Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat jatuh kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar-pelajar semua sihat. Apa khabar semua? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okey, depan saya ni semua form 4 ke form 5 ni? Ramai form 5. Ramai form 5. Alhamdulillah. Okey. Okey, hari ni pelajar kita nak ada kesinambungan. Sebenarnya nak belajar topik ni, pelajar kena ikuti video yang 2 yang lepas. Pelajar-pelajar kena ikuti video 2 video yang lepas yang kita dah buat. Memula kita buat asas. Kalau pelajar macam mana tak mahir pun, dia tengoklah. InsyaAllah dia akan dapat dah. Dia mesti dapat insyaAllah. Okey, tengok video yang pertama tentang penyata kewangan. Macam mana cikgu ajar sifir account. Ingat lagi sifir account? Debit dia lah kategori apa debit? Belanja. Belanja lagi? Aset. Aset lagi? Dah. Okey, kredit apa kredit? Kategori kredit. Hasil. Equity. Liability. Okey, bagus. Itu konsep asas. Lepas tu kena ingat tak kontra? Akaun kontra ingat tak? Ingat. Kontra apa yang masuk debit? Masuk debit. Okey, cikgu sebutkan dulu. Nanti awak sebut debit ke kredit. Okey, yang pertama, pulangan jualan. Debit. Betul, debit. Pulangan belian. Kredit, bagus, kredit. Okey, lepas tu ambilan. Debit. Ambilan adalah debit. Ambilan adalah debit. Kenapa? Dia kontra dengan modal. Modal tu dah memang kredit sebab dia ikuti milik, betul? Jadi kontra dia terbalik. Jadi kontra ialah apa? Ambilan adalah apa? Debit. Boleh? Okey. Peruntukan utaragu. Debit. Peruntukan utaragu. Debit. Dia kontra dengan apa? Kontra dengan ABT. ABT debit. Betul. Peruntukan utaragu dekat mana? Peruntukan utaragu dekat kredit. Dekat apa? Kredit. Boleh? Dan last sekali hari ni nak belajar. Cerita tentang apa? Dengan kontra dia susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul debit atau kredit? Debit. Debit. Susut nilai terkumpul. Debit. Debit. Kenapa dia debit? Debit belanja. ABS. Sebab dia belanja. Bagus. Saya belajar yang salah. Susut nilai belanja, betul. Susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul adalah kredit sebab dia kontra. Kontra dengan apa? Aset bukan semasa. Aset, semua aset debit, betul. Jadi susut nilai terkumpul adalah sebelah kredit. Susut nilai betul debit belanja. Okey? Alright, itu antaranya lah. Okey, pelajar. Jadi kat sini cikgu nak terangkan sikit. Ni lah cikgu nak andaikan gambar ni dulu. Cikgu nak copy paste jap. Okey, gambar ni cikgu nak copy paste dekat sini. Dekat sebelum susut nilai ni. Cikgu buat new slide. Okey, ni cikgu besarkan dulu. Okey, sebagai pembukaan cikgu. Okey, boleh nampak tak? Cikgu share slide. Boleh. Nampak tak? Sekejap, Boleh. Boleh sekejap. Cikgu punya ni tak nampak. Okey, boleh? Boleh nampak Boleh. Besar, Okey, jadi pelajar, slide cikgu ni. Pelajar, kalau pelajar tengok ni gambar apa ni pelajar? Orang sakit. Gambar orang sakit. Betul. Gambar orang sakit. Jadi pelajar, gambar orang sakit ni pelajar. Pelajar nampak full screen ke pelajar nampak yang macam tak full screen untuk PowerPoint ni? Tak full. Oh, tak full Tak full. Okey, alright, tak apa. Cikgu tunjukkan ni yang tak full. Dia slide sikit. Tak apalah, cikgu tunjuk yang ini je. Okey, ni penting awak tahu ni. Ini gambar apa? Gambar orang sakit. Okey, belajar. Inilah jadinya kalau pelajar-pelajar akaun yang tak mahir penyata kewangan, diandaikan seperti inilah belajar. Dijadikan ni. Belajar, diandaikan seperti ini. Kenapa ni? Teruk sangat ni. Betul. Pelajar-pelajar yang tak mahir penyata kewangan,
Yang tak mahir pelarasan penyata kewangan, dia kritikal. Ni cikgu cakap, ni kritikal, sangat kritikal. Kenapa? Belajar, dia perlukan dalam masa berapa bulan lagi belajar nak menghadapi periksaan ni, SPM. Belajar, kita perlukan bantuan banyak ni. Jadi dia tak boleh bagi pil je, tak boleh. Pelajar-pelajar yang biasa, dah biasa penyata kewangan, topik-topik lain kalau lemah sikit-sikit tu, kita bagi makan Panadol, baik semua. Apa penyakit pun baik. Tapi kalau penyata kewangan lemah, dia perlukan alat pernafasan, dia perlu mesin alat pernafasan. Jadi dia kena apa? Kena macam-macam, kena latihan yang banyak. Itu andai yang cikgu lah, bukan je cikgu andai awak masuk hospital, bukan. Ni perumpamaan dia. Perlukan apa? Masukkan air. Jadi kena buat diri, kena bagi nota ke mungkin kan. Itu antara cara. Mungkin pelajar-pelajar lain belajar akaun dalam 1 jam 1 hari pun dah cukup. Tapi pelajar ni tak boleh. Bagi pelajar-pelajar yang macam kritikal ni, dia perlu perhatian lebih ni. Silap ni macam kat hospital, kalau orang-orang macam ni, nurse selalu pergi tengok keadaan dia macam mana. Macam tu lah pelajar-pelajar yang lemah penyata kewangan. Pelajar, penyata kewangan sangat penting. Siapa yang masih lagi terkapai-kapai, belajarlah daripada awal. Cikgu dah sediakan nota dah. Dah sediakan lain. InsyaAllah pelajar boleh. Okay? Alright. Okay. Pelajar-pelajar. Jadi cikgu teruskan hari ni nak belajar apa? Nak belajar tentang peruntukan Hutan Ragu minggu depan. Hari ni nak belajar cerita apa? Susut nilai. Nak belajar susut nilai. Okay? Boleh tak belajar? Belajar boleh nampak tak? Boleh nampak tak skrin? Boleh. Boleh? Okey, yang pertama. Yang pertama belajar. Cikgu bila full screen kat sini, jadi cikgu punya ni tak nampak lah. Okey, alright, sekejap. Awak tak nampak full screen kan? Tak nampak full screen tak nampak Jadi cikgu punya ni yang ni sikit cikgu salah setting. Tak apalah, cikgu besarkan kat sini ya. Boleh harap-harap boleh nampak lah. Okey, ni ringkasan dia je. Sekejap. Minta maaf sikit. Cikgu tak. Biasa cikgu dah lama tak guna PowerPoint ni. Biasa cikgu gunakan yang biasa je cukup. Okey, jadi pelajar ini susut nilai. Susut nilai, apa maksud susut nilai? Susut nilai adalah penurunan nilai aset bukan semasa. Apa tu aset bukan semasa pelajar? Sekali lalu. Tengok apa dia, susut nilai. Apa dia penurunan aset bukan semasa? Apa contoh aset bukan semasa? Contoh, bagi cikgu contoh. Perabot lagi? Premis. Betul. Alatan pejabat. Betul. Okey, bagus, pandai. Okey, jadi susut nilai pelajar, kita sebenarnya susut nilai ada 3 kaedah. Satu kaedah garis lurus ataupun atas kos. Okey, pelajar ingat tak formula-formula ni, garis lurus ni? Apa formula garis lurus? Aset iaitu kos, ambil dekat mana? Ambil dekat imbangan duga. Ambil kat mana? Imbangan duga. Ambil kat mana? Ini ambil kos, ambil dekat mana? Imbangan duga. Alamak, saya guna pen dia lari pula. Ambil dekat imbangan duga. Okey, ambil kat imbangan duga. Kos. Kali dengan apa? Kali dengan peratus. Peratus ni ambil kat mana? Maklumat tambahan. Maklumat tambahan. Dia akan sebut berapa peratus. 10%, 20% dan sebagainya. Okey, pelajar. Garis lurus ada satu lagi. Kalau dia gunakan kaedah nilai scrap, dia ada sebut nilai scrap. Nilai scrap pelajar kena buat apa? Kos. Salin-salin yang mana-mana tu salin, cikgu tak sediakan nota yang ni. Kos tolak dengan apa? Nilai scrap. Kos nilai scrap. Bagi dengan apa? Bagi dengan bilangan tahun. Bagi dengan bilangan tahun. Bagi dengan bilangan tahun. Itu maksudnya pengiraan untuk garis lurus. Okey pelajar, nilai scrap. Macam mana nilai scrap ni? Cikgu bagi anda yang kat sini. Nilai scrap. Okey, nilai scrap macam mana? Nilai scrap belajar, contohlah belajar kereta tadi lah. Cikgu ambil kereta tadi. Cikgu ambil gambar kereta ni. Okey, kereta ni tapi kita anggap kereta yang canggih sikit lah. Kereta ni awak pun dah tak jumpa lah. Jumpa lagi tak kereta ni? Kita ambil lah kereta sport car. Kita ambil satu. Belajar santai-santai je belajar hari ni Kita ambil lah Ferrari ni satu barulah masa depan tu ada motivasi nak belajar akaun. Ini cikgu tunjuk belajar akaun kereta buruk. Cikgu mana ada motivasi tu. Saya nak jadi jutawan ni.
Ni jutawan. Nanti kerja sungguh-sungguh beli kereta Ferrari besar macam ni. Okey, jadi pelajar, kereta Ferrari ni lah contoh nilai dia berapa? Saya beli tahun 2011, contoh tahun 2011, saya beli dengan nilai berapa? RM 1 juta. 1 juta. 1 juta. Okey, sekarang tahun berapa? Kita ambil okey, kita ambil lah tarikh perakaunan kita tahun 2020. Akaun kita biasa kalau tahun perakaunan kita tahun 2020 lah. Okey pelajar. Nilai dia sekarang contoh tinggal berapa ribu? Contohlah tinggal 200,000 saja. Okey pelajar. Yang mana nilai scrap? Dekat mana nilai scrap? Ini dipanggil nilai scrap. Okey. Dah digunakan berapa lama? 2011 pergi 2020. Berapa tahun belajar? 10 tahun. Berapa? 10 tahun. Jangan gunakan formula matematik. Kira berkat tangan. 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 tahun belajar. Jangan guna sifar matematik. 20 tolak 11. Memanglah dapat 9. Belajar 11 tu kena ambil kira. Jadi kena hati-hati. Sama juga dengan kalau kali dengan bulan. Ingat tak? Kalau tempoh bulan kan. Jangan kira macam tu. Jadi belajar kena hati-hati. Okey, jadi pelajar, settle ni Jadi, faham tak nilai scrap dekat mana? Nilai scrap iaitu nilai semasa. Nilai semasa. Pada nilai bukan nilai semasa, nilai selepas dia akan nyatakan berapa tahun tadi. 10 tahun. Dia gunakan 10 tahun, nanti dia akan jual dengan harga berapa. Itu nilai scrap dia. Boleh belajar itu anda yang mudah nak faham lah. Okey, berikutnya, cikgu terangkan berikutnya. Apa itu susut nilai? Susut nilai ialah penurunan kejatuhan, pengurangan nilai aset bukan semasa. Ini contoh yang cikgu letak lah. Tadi gambar kereta ni Protosaga 1990 35,000. 2020 tinggal 1,000. 1,000 ni dipanggil nilai scrap. Boleh? Okey, alright. Dah gunakan berapa tahun tu dah berpuluh tahun. Okey, kenapa berlaku susut nilai? Susut nilai berlaku kerana keusangan atau peredaran masa. Ni contoh dia. Dulu motor X5 ni cantik, lepas tu dah buruk dah, tayar pun dah tertanggal. Sebab tu akan berlaku susut nilai. Kedua, kenapa berlaku susut nilai? Kenapa belajar? Sebab berlakunya apa? Teknologi lama. Dulu cikgu belajar kat universiti semua guna mesin type je. Belajar sekarang dah tak ada dah mesin type ni buat assignment. Kalau dulu penuh assignment cikgu dengan liquid je. Salah type je sampai tangan pun luka-luka. Termasuk kat celah-celah mesin type ni. Sekarang semua dah pakai laptop, dah canggih lah. Kipas pun dah digantikan dengan akaun. Okey, itu antaranya. Okey, jadi pelajar. Sebut je susut nilai pelajar. Pelajar selain pelajar pandai kira, pelajar kena tahu rekod. Nak rekod kat mana? Mesti rekod berapa kali belajar? Maklumat tambahan kita dah belajar mesti rekod berapa kali? 2 kali. Bagus. Mesti rekod 2 kali. Dekat mana nak rekod? Mesti rekod dalam perdagangan dan untung rugi. Mesti dekat belanja. Mesti dekat belanja. Nak tulis apa? Tulis susut nilai aset. Tulis apa? Susut nilai kenderaan. Susut nilai perabot. Susut nilai latar pejabat. Susut nilai. Mesti tulis susut nilai. Alright. Okey. Apa maksud susut nilai dalam perdagangan untung rugi? Maksudnya adalah kiraan untuk tahun semasa. Okey. Ini adalah untuk kiraan tahun semasa. Okey, lepas tu belajar nak masukkan macam mana nak cari nombor dia. Nombor dia ikut formula. Sama ada garis lurus atau baki berkurangan. Kalau kita belajar rekod tak lengkap dengan analisis, rekod tak lengkap analisis dan juga kelab nanti kalau awak dah belajar kelab, awak jumpa kaedah penilaian semula iaitu aset awal tambah beli aset baru tolak aset akhir. Betul tak? Itu pun ada. Okey, itu pun kaedah yang sama. Belajar masukkan. Itu nombor yang awak kira, ini yang masuk dalam belanja. Ketiga, mesti tunjukkan jalan kerja. Mesti tunjukkan. Berapa panjang pun formula dia, tunjukkan jalan kerja. Alright? Okey, jadi pelajar nanti ni gunakan mic gunakan mic. Okey, berikutnya. Sekejap Okey, kalau ni sekejap cikgu besarkan dia tak jadilah. Awak nampak besar ke nampak kecil tu? Kecil. Kecil kan? Kecil juga kan? Kecil. Walaupun cikgu dah besarkan ni. Dia kecil. Kecil ke? Oh, kecil juga kan? Nanti rasa cikgu dia setting dia. Cikgu je setting lah. Cikgu lupa lah. Tak apalah. Cikgu teruskan dulu lah Cikgu teruskan. Tapi boleh nampak tak? Nampak? Boleh. Nampak je. Boleh. Boleh Okey. Tak saling tak cikgu? Okey. Boleh? Okey, tak apa. Nanti cikgu print screen. Cikgu masukkan dalam grup. Boleh? Cikgu print screen
Nanti cikgu print screen, cikgu masukkan. Boleh. Okay, alright. Boleh. Lepas tu Boleh, belajar. boleh. Okey, lepas tu belajar kali kedua. Kali kedua. Tadi kali pertama dalam belanja. Kali kedua kita akan masukkan dalam PKK. Dalam PKK. Nak masukkan mana? Okey, dekat ruangan aset bukan semasa dekat PKK ada 3 kolom. Ada kos, susut nilai terkumpul, nilai buku. Ini dia, susut nilai terkumpul. Kena masukkan. Okey, pelajar macam mana nak cari susut nilai terkumpul? Lain, dia tak sama macam belanja tadi yang kita hitung. Okey, susut nilai terkumpul adalah susut nilai yang lama. Cikgu guna bahasa yang senang je lah pelajar. Susut nilai yang lama. Dekat mana nak cari imbangan duga? Kalau ada. Kalau tak ada dalam imbangan duga, kita akan gantikan dengan apa? Kosong. Maksudnya tahun lepas tak ada susut nilai. Kalau yang tahun yang sebelum-sebelum ni tak ada susut nilai untuk aset tersebut. Okey, tambah dengan susut nilai. Susut nilai apa? Susut nilai ni yang kita susut nilai yang baru. Yang baru kita kira. Mana dapat yang baru kita kira? Yang baru kita kira tadi, yang kita rekod dalam belanja, yang kita hitung tadi. Tambahkan. Jadi lama campur baru akan dapat apa? Susut nilai terkumpul. Tu dia pelajar kena tahu. Okey, dekat ABS pelajar kena selesaikan, ada formula lagi kat sini, iaitu kos tolak susut nilai terkumpul. Pelajar dapat apa? Nilai buku. Boleh pelajar? Ni cara dia. Okey, tengok contoh lebih jelas. Okey, cuba tengok. Cikgu bagi dekat contoh. Beberapa contoh dekat sini. Kaedah garis lurus. Yang pertama pelajar. Pelajar ingat lagi tak garis lurus tadi? Okey, perabot 10,000. Perabot disusun nilai 10% tahun mengikut kaedah garis lurus. Mengikut garis lurus. Okey, mengikut garis lurus. Okey, ada siapa nak tanya? Boleh buka mic. Cikgu tak dah boleh baca komen lah. Sebab cikgunya dua skrin ni dah penuh dah. Cikgu guna satu control screen. Satu lagi cikgu punya present ni. Ada siapa nak tanya? Boleh guna mic Okey. Okey, alright. Okey. Jadi dah habis yang ini. Okey, perabot disusun nilai 10% tahun mengikut kaedah garis lurus. Jadi perabot 10,000. Okey, jadi pelajar nak masukkan mana? Ni yang tak ada present ni, yang tak ada cantik ni. Cikgu punya skrin ni. Patutnya kalau cikgu ni cantik sikit. Okey, jadi pelajar masukkan mana? Masukkan dalam perdagangan untung rugi dekat belanja, iaitu perabot 10,000. Okey, kaedah garis lurus 10% kali dengan 10%. Terus dapat berapa? Dapat 1,000. Ini masuk dalam belanja. Ikut formula dia. Kedua, nak masuk ke mana? PKK. Nak masuk PKK dekat mana? Aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa, perabot, tulis perabot. Okey, kos dia berapa? Kos dalam imbangan duga, berapa? 10,000. Tolak susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul macam mana dapat? Susut nilai yang lama campur yang baru. Yang lama ambil kat mana? Imbangan duga. Okey, ada tak susut nilai terkumpul dalam kat sini? Ada tak? Tak ada. Betul? Tak ada. Tak ada, jadi cikgu gantikan dengan apa? Kosong. Cikgu gantikan dengan kosong. Campur dengan 1,000. 1,000 dapat dari mana? 1,000 dapat daripada belanja. 1,000 dapat daripada belanja. Dapat. Jadi total apa? 1,000. Tapi tolakkan, dapatlah berapa nilai dia? 9,000. Itu contoh pertama garis lurus. Okey? Okey, contoh pertama ni susut nilai terkumpul tak ada dalam imbangan juga. Okey, yang kedua. Cuba tengok yang kedua pula Yang kedua, dalam imbangan duga ada 10,000 perabot. Susut nilai terkumpul 2,000. Okey, maklumat tambahan. Perabot disusun nilai 10% setahun mengikut kaedah garis lurus. Okey pelajar, mengikut garis lurus. Jadi pelajar, apa kesan dia pelajar? Okey, kesan dia adalah pelajar 10 garis lurus. Apa formula garis lurus? Ingat lagi tak? Kos kali dengan peratus. Okey, jadi dalam belanja ikut formula. Susut nilai perabot 10,000 kali 10% dapatlah 1,000. Okey, dalam PKK perabot, okey, berapa nilai susut nilai terkumpul? Susut nilai yang lama. Berapa yang lama? Yang lama adalah dalam imbangan duga 2,000. Campur dengan susut nilai yang baru kira 1,000. Jadi total berapa? Total dapat 3,000. Tolakkan, dapatlah nilai buku. Okey, ada siapa yang angkat tangan tu nak tanya, boleh tanya? Ada siapa nak tanya? Tak ada, tertekan. Tak ada. Okey, jap. Okey, alright Okey, cikgu teruskan. Okey, kaedah baki berkurangan. Okey, pelajar, apa formula baki berkurangan? Cikgu dah tulis dah. Aset tolak susut nilai terkumpul kali dengan peratus. Aset tolak susut nilai terkumpul kali peratus. Okey, perabot 10,000. Perabot disusun nilai 10% mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, dekat sini tak ada susut nilai terkumpul. Jadi macam mana nak kira formula dia? Okey, dalam belanja tulis susut nilai perabot. Formula dia ialah apa? Aset, iaitu 10,000. Tolak susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul sini tak ada. Tak ada, kosong. Tolak kosong. Kali dengan berapa? 10%.
dapat berapa? 1,000. Itu dalam belanja. Okey, walaupun pelajar 10,000 darat 10% pun dapat 1,000. Tapi tunjukkan jalan kerja. Sebab apa? Konsep dia aset mesti tolak susut nilai terkumpul. Jadi susut nilai terkumpul tu kita gantikan dengan kosong. Jadi kena hati kat situ. Okey, dalam PKK ABS, perabot, kos tolak susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul ialah 1,000. Macam mana dapat 1,000? Iaitu susut nilai yang lama. Yang lama nilai dia kosong, tak ada kat atas. Dalam imbangan duga tak ada, kosong. Tambah yang baru, hanya satu saja ada, iaitu 1,000. Jadi jumlah dia 1,000, tolakkan dapat 9,000. Dan last, contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir adalah, pelajar, contoh yang terakhir adalah perabot. Dalam imbangan duga dah ada perabot 10,000, susut nilai terkumpul adalah 2,000. Okey, maklumat tambahan. Perabot 10 disusun nilai 10% kaedah baki berkurangan. Jadi pelajar kita rekodkan. Okey, dalam belanja susut nilai perabot aset 10,000, tolak susut nilai terkumpul. Dah ada dalam imbangan duga. Kalau tak ada, kita akan tulis kosong. Okey, kali 10% dapat 800. Sekali lagi, nak masuk mana? ABS, iaitu perabot, iaitu susut nilai terkumpul. Imbangan yang susut nilai yang lama campur yang baru. Mana yang lama? Yang lama ada dekat imbangan duga, 2,000. Campur yang baru berapa? 800. Jadi total berapa? 2,800. Pelajar dapat tak nilai susut nilai terkumpul? Faham tak? Macam mana dapat susut nilai terkumpul? Faham. Boleh? Okey, boleh. Okey. Itulah cara sekali lalu. Cuma slide cikgu tak ada tunjuk cara untuk kaedah yang garis lurus, yang nilai scrap. Tak apa, nilai scrap kita akan buat hands on terus. Okey, cikgu tak nak ambil lama cerita pasal pembentangan ni. Nanti takut pelajar-pelajar yang datanya kurang dah tak dapat teruskan kelas sampai habis. Ni cikgu nak tengok kelas cikgu ni okey tak ni? Sampai ke mana cikgu je kelas ni? Berapa orang hari ni dah? Ada tak? 226. Okey, ramai dah 226 226 ni dah kira alhamdulillah dah. Okey, jadi yang ini sekejap. Okey, yang ini cikgu terus dah. Okey, cikgu masukkan dalam channel cikgu lah. Okay, alright. Jadi cikgu teruskan lah. Okay, alright. Boleh pelajar Okay, hari ni jadi cikgu hari ni video cikgu masukkan gambar cikgu tu lah. Nampak nanti lepas ni kalau cikgu edit tu lebih senang sikit lah. Jadi cikgu tak payah edit banyak-banyak sangat. Okay, jadi yang ini cikgu teruskan. Cikgu teruskan, kita tengok soalan. Okay, pelajar boleh rujuk soalan sekarang. Okay, boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Okey. Pelan rasa. Okey. Jadi yang ini kali ni soalan ni perniagaan dan perniagaan handsome. Handsome imbangan duga pada 31 Disember 2020. Okey pelajar, sekali lalu tak payah detail saja. Jadi semua imbangan duga akan rekod sekali saja kalau tak ada maklumat teman. Betul? Okey, cikgu gunakan butiran-butiran yang sama macam minggu lepas. Okey pelajar, cikgu nak awak labelkan apa? Labelkan beberapa butiran. Pelajar kena labelkan P itu adalah perdagangan. Perdagangan. U tu ialah apa? Untung rugi. Dan K tu ialah apa? PKK. Jadi pelajar kena tahu kategori apa pelajar nak masuk. Boleh? Okey, sekali lalu tolong cikgu. Modal. Masuk mana modal? K. Okey, modal cikgu labelkan sebagai K. Okey, K. Alright. Belian dan jualan. P. Bagus. Pulangan. P. Bagus. Kadar bayaran. U. Kadar bayaran. U. Okey. Inventory. P. Bagus. Sewa. U. Okey, ingat kalau U debit adalah belanja, kalau kredit adalah hasil. Kena ingat tu konsep tu. Okey, jadi pelajar jangan conteng banyak sangat dia punya ni. Nanti pelajar sebab kita ada 3 soalan yang gunakan benda yang sama. Okey, lagi berikutnya ialah apa? Gaji. Mana gaji? Insurans. Akaun belum terima, akaun belum bayar. K. Okey, bank. K. Okey, tunai. K. Angkutan masuk. P. P ke U? P. Angkutan keluar baru U. Angkutan keluar baru U. Okey, angkutan masuk ialah Audi. Ingat tak Audi? Angkutan masuk, upah, duti dengan insurans atas belian.
Okey, faedah. U. Ambilan. K. K. Dia adalah kontra dengan modal. Dia kontra dengan modal. Pinjaman. K. Okey, kenderaan. K. K. Okey, perabot. K. Mesin. K. Susut nilai terkumpul kenderaan. K. Dan last kali, susut nilai terkumpul mesin. K. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi alhamdulillah dah selesai. Jadi pelajar dah buat, kita akan baca maklumat taman dan kita akan susun satu persatu. Okey. Sebelum kita baca, cikgu nak pandai awak kira saja, kira. Okey, cikgu dah uji dah. Soalan awal ni soalan 1, soalan 2, soalan 3. Soalan 1, cikgu nak cerita pasal kaedah cos dan juga garis lurus saja. Dan garis lurus saja. Soalan nombor 2, cikgu soal semua kaedah baki berkurangan. Boleh? Dan soalan ketiga, cikgu buat apa? Soalan rojak. Soalan 3 ialah soalan rojak. Rojak. Apa maksud rojak? Dua-dua ada. Belajar garis lurus ada, baki berkurangan pun ada. Okey, jadi belajar sebelum kita buat, selesaikan, cikgu nak awak hitung je dulu. Boleh tak? Okey. Inventory awal, inventory akhir, pelajar dah ingat tak? Inventory akhir. Masuk kat mana inventory akhir? Mesti rekod 2 kali, dah tahu? P dengan P dengan K. P dengan K. Okey, bagus. Okey, sekarang belajar. Yang pertama, soalan yang kedua. Susut kenderaan disusun nilai setahun mengikut kaedah garis lurus. Okey, cikgu nak awak hitungkan dulu. Berapa pelajar dapat? Kenderaan 10%, kaedah garis lurus. 2000. Okey, apa kaedah formula dia? Cos darab peratus. Okey, berapa kos dia kenderaan? Sekali lalu. Kenderaan 20,000. 20,000. 20,000. 20,000. Kali terus dengan berapa? 10%. 100. Okey, ni ada susun nilai terkumpul ni, nak tolak tak? Tak payah sebab dia bukan Tak payah. kaedah perkurangan. Kenapa? Tak payah. Sebab Kaedah baki ini bukan berkurangan. kaedah baki perkurangan. Betul. Formula dia cos kali terus dengan peratus. Jadi berapa ribu dapat? 20,000. 10,000. Okey, dapat dah. 2,000. Okey, dapat 10,000. Bagus, 10,000. Okey, kedua. Perabot disusun nilai atas kos. Perabot. Cuba tengok perabot. Berapa perabotnya kos pula? 18,000. Okey, betul. 18,000. Okey, jadi perabot nilai dia adalah 18,000. Okey, 18,000. Terus kali dengan berapa? 10%. Okey, tak ada. Sini pun tak ada pengganggu. Susun yang terkumpul tak ada. Jadi belajar terus masukkan 18,000 kali 10%. Jalan kerja nanti kita buat kat situ. Jadi berapa dapat? 1,800. 1,800. Bagus, pandai. Okey, alright. Okey, untuk mesin. Mesin dia kata apa? Mesin disusun nilai menggunakan kaedah garis lurus. Mesin dijangka digunakan dalam tempoh 5 tahun dengan nilai scrap 10,000. Okey, jadi pelajar, kaedah garis lurus, satu lagi kalau ada formula nilai scrap, kita tak boleh cos kali peratus, tak boleh. Apa formula dia belajar? Kos tolak nilai scrap. tolak Kos dengan tolak nilai scrap bagi bilangan tahun. bagi dengan bilangan tahun. Bagi dengan bilangan tahun. Oh, sempit pula cikgu tulis ni. Bagi tahun. Okey, jadi pelajar kita terus sekali lalu. Contoh. Okey, berapa nilai kos bagi mesin? Cuba tengok atas. Mesin. 60,000. 60,000. 60,000. Okey, jadi cikgu tulis ini kos dia adalah 60,000. 60,000. Tolak dengan nilai scrap. Berapa nilai scrap? 10,000. 10,000. 10,000. Bagi dengan bilangan tahun. Berapa bilangan tahun dia? 5 tahun. Okey, tolong cikgu kira. Berapa dapat? Cikgu, 10,000. yang 2 Roman tu kenapa 10,000 je? Dua Roman tadi berapa ribu? 2,000. 2,000. Saya salah 2,000. tulis. Tadi sebut betul. Okey, alright. Okey, 2,000. Okey, jadi berapa dapat nilai dia ni? 10,000. 10,000. Jadi susun nilai setiap tahun, dia selama 5 tahun tu, susun nilai tu akan jatuh sebanyak 10,000, 10,000, 10,000, 5 kali. Sebab 5 tahun. Betul? Susun nilai kita berasaskan tahun. Alright, itu dia. Selesai. Okey, boleh tak sekarang kita rekod? Tak nak cerita banyak-banyak ni. Cerita panjang-panjang nanti ngantuk dah. Okey, jadi terus kita buat. Okey, keluarkan kertas, sama ada pakai test pad pun boleh. Nak pakai kertas jawapan yang cikgu beri, yang cikgu share tu pun boleh. Itu paling masing-masing lah. Ikut peluang masing-masing. Okey, jadi yang ini cikgu kecilkan sikit skrin dia. Cikgu pakai cikgu pakai split screen terus. Okey, cikgu pakai kertas ni sebab cikgu nak cepat, cikgu pakai yang ni. Okey, alright. Okey, belajar. Balik kepada tadi. Sebut je susun nilai, nak masuk dekat mana belajar?
Dalam Belanja. rekod dua Belanja. kali. Belanja. Mesti rekod dalam belanja. Okey, terus buat sama-sama dengan saya. Boleh? Okey, siapa yang pakai test tu shortcut lah. Jadi cikgu terus rekodkan maklumat tambahan dulu. Boleh? Okey, kita buat maklumat tambahan yang pertama dulu. Inventory akhir. Sebut je inventory akhir, mesti rekod dalam perdagangan. Seperti yang minggu lepas, banyak kita buat. Okey, ni cikgu tulis nombor soalan dulu. Ni soalan nombor 1. Okey, cerita nombor 1 tentang apa ni? Ini cerita pasal susut nilai. Susut nilai. Okey, nanti pelajar lengkapkanlah tarikh macam biasa tu seperti yang cikgu ajar sebelum ni. Inventory akhir, berapa ribu inventory akhir? 12,700. 12,700. Okey, selesai. Okey, lepas tu sekali lagi nak masuk mana? Dalam PKK. Dalam PKK. Ini adalah PKK. Cikgu dah sediakan. Okey, berapa nilai dia? 12,700. Kolom kedua. Okey, selesai. 12,700. Okey, boleh? Tulisan cikgu hari ni ke laut sikit lah. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, habis. Boleh. Kedua. Okey, pelajar. Sebut je susut nilai. Dah tak ada tempat lain dah nak rekod dah. Okey. Alright, kita mesti rekod dekat sini. Rekod kat mana? Dalam perdagangan dan untung rugi mesti dekat belanja. Semua dekat belanja. Jadi pelajar, cikgu nak rekod tiga-tiga ni terus dalam belanja lah. Tak payah fikir panjang. Faham pelajar? Nak tulis apa? Apa butiran dia? Susut nilai kenderaan. Okey, Susun kita dah nilai tulis kenderaan, tadi. susun nilai perabot, susun nilai mesin. Bagus. Okey, jadi terus tulis penuh. Susut nilai. Kenapa tulisan cikgu comot pula hari ni Lain pula hari ni. Cikgu tak boleh tulis pula hari ni. Sekejap Cikgu punya ni lari sikit lah. Susut nilai kenderaan. Okey, susut nilai kenderaan. Buat jalan kerja. Kena tunjukkan jalan kerja. Berapa jalan kerja tadi? 20,000. 20,000 bagi 20,000 darab 10%. 10%. Okey, darab 10%. Okey, alright. Betul. Buat jalan kerja. Mungkin tulisan cikgu ni besar Okey, kedua, susut nilai apa? perabot. Nilai perabot. Perabot. Okey, masukkan susut nilai perabot pula yang kedua. Sama, kaedah dia adalah berapa tadi? 18,000, betul? 18,000 darab 10%. 18,000 darab 10%. Okey, tadi dapat nilai dia tadi dapat 2,000. Okey, ini dapat 1,800. Minta maaf. Cikgu tu tinggal-tinggal hari ni. Sebab cikgu punya setting hari ni dia punya apa ni? Dia punya kesel lari sikit lah belajar. Tak tahu kenapa ni Okey, dan last sekali ialah susut nilai apa? Mesin. Susut nilai mesin. Okey, susut nilai mesin. Susut nilai mesin jalan kerja dia lain sikit, iaitu berapa? Okey, kita buat kurungan dalam kurungan. Pertama ialah 60,000. Kos 60,000 tolak dengan apa? Tolak dengan nilai scrap. Berapa ribu nilai scrap? 10,000. Betul? 10,000. Bahagi slash. Slash cukup. Slash berapa? 5. Okey, tutup kurungan. Slash 5. Tolak 5. Bagi dengan 5. Berapa dapat nilai tadi? 10,000. 10,000. Okey, itulah jawapan dia. 10,000. Okey, 10,000. Selesai. Okey, habis. Okey, boleh tak rekodkan dekat belanja ni? Boleh. Okey, dalam periksa ni, dalam periksa soalan penyata kewangan biar memang soalan wajib lah. Keluarlah dekat soalan perkongsian ke, keluarlah dekat rekod tak lengkap ke, keluar ke dalam rekod kelab ke, mesti susut nilai mesti ada. Jadi pelajar, sambil tak langsung awak belajar sekarang ni pelarasan penyata kewangan, awak akan mahir dalam penyata kewangan, awak mahir dalam rekod tak lengkap, mahir dalam perkongsian, mahir dalam apa? Topik apa lagi? Kelab. Lagi satu nanti lagi topik ialah kos pengeluaran. Belum belajar lagi pun sama. Cerita susut nilai yang sama. Alright. Jadi liputi banyak ni sangat penting. Lepas tu cikgu gambarkan tadi gambar seperti orang sakit tadi Okey, alright. Seterusnya masukkan mana? PKK. Okey, PKK nanti jangan lupa lengkapkan tajuk. Okey, dalam aset bukan semasa nak tulis apa butiran? Nak tulis apa? Kenderaan. Jangan tulis susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul kita dah tulis kat sini dah pelajar, dah ada kat sini. Susut nilai terkumpul dah ada kat sini. Jadi jangan tulis susut nilai terkumpul, tulis kenderaan. Kalau saya tak beritahu ni ada yang terbabas ni. Okey, jadi tulis kenderaan saja cukup sini, kenderaan. Okey, kenderaan. Okey, masukkan nilai kos dia. Berapa nilai kos tadi? Kos tadi adalah 20,000. Betul pelajar? 20,000.
Betul? Betul. Ambil kat mana? Imbangan duga. Ini ni cikgu conteng lebih-lebih sikit lah ya. Jadi awak tahulah. Jadi kos ni ambil kat mana? Imbangan duga. Susut nilai terkumpul. Macam mana dapat susut nilai terkumpul? Susut nilai yang lama campur yang baru. Mana yang cari yang lama? Lama susut nilai terkumpul ni cari item. Ada tak susut nilai terkumpul dalam imbangan duga? Dalam imbangan duga. Campur dengan yang baru. Ambil kat mana? Belanja. Ambil kat belanja. Alright, lepas tu susut nilai buku. Apa maksud nilai buku? Nilai buku ialah kos tolak dengan susut nilai terkumpul. Alright. Jadi pelajar, susut nilai terkumpul, cikgu nak tunjukkan jalan kerja. Sebab kita fokus pada topik ni, cikgu nak buat jalan kerja dekat sini. Jalan kerja dekat sini. Jadi pelajar, berapa susut nilai terkumpul dalam imbangan duga? Ada tak dalam imbangan duga? Kita tengok sekali dulu. Ada. Susut nilai terkumpul kenderaan. 4,000. Berapa ribu? 4,000. Jadi cikgu tulis sini 4,000. Campur dengan susut nilai yang baru kita kira tadi. Yang baru kita kira tadi berapa ribu? 2,000. 2,000. 2,000. Jadi jumlah dia berapa? 6,000. 6,000. Dapatlah susut nilai terkumpul. Jangan salah. Jadi 20,000 tolak dengan 6,000. Berapa pelajar dapat? 14,000. 14,000. Jadi masuk nilai buku. Nilai buku. Selesai. Boleh? Yang kedua. Kedua ialah apa? Perabot. Perabot. Berapa nilai perabot? 18,000. Nilai perabot dulu tadi berapa ribu? 18,000. Kos dia 18,000. Sini tak payah hitung-hitung, tak payah kira formula lagi, tak payah. Kita guna konsep lama campur baru. Jadi susut nilai terkumpul, cikgu buatkan jalan kerja dekat sini sebelah dia. Cikgu buatkan jalan kerja dekat sebelah dia, iaitu susut nilai terkumpul yang lama. Berapa yang lama? Ada tak dalam imbangan duga? Kosong. Siapa yang tak print soalan mungkin boleh tengok skrin. Tak ada. Tak ada. Jadi kita akan tulis kosong. Tambah dengan susut nilai yang lama dalam belanja. Berapa tadi yang dalam belanja kita kira? 1,800. 1,800. Bagus. Jadi berapa nilai dia? 19,200. 1,800. Jadi tolakkan. Berapa ribu? 17,000? 16,200. 16,200. 16,200. Cikgu. Yup. Yang kalau dalam periksa yang kira-kira tu kena tunjuk sekali ke? Jangan tunjukkan jalan kerja. Lagi bagus. Dia kalau jawapan awak dah betul tak kisah. Tapi kadang-kadang jawapan awak salah. Jalan kerja tu yang akan bantu dapat markah. Jadi jangan rugilah. Kadang dalam periksa kita tak perasan jawapan kita betul ke tak betul. Tapi jalan kerja tu bantu kita dapatkan markah lagi. Boleh? Boleh. Berikutnya ialah yang ketiga ialah apa? Mesin. Mesin. Apa konsep dia mesin? Sama. Dalam imbangan duga, berapa kos dia tadi mesin? Mesin tadi berapa ribu mesin? Mesin adalah 60,000. 60,000. Jadi kos dia ialah 60,000. 60,000. Jadi mesin iaitu susut nilai yang lama. Dalam imbangan duga ada tak? Ada berapa ribu? 10,000. Campur dengan susut nilai yang kita kira tadi? 10,000 juga. 10,000. Jadi berapa jumlah dia? 20,000. 20,000. Jadi berapa nilai buku? 40,000. 40,000. 40,000. 40,000. Itu maksudnya. Itu ada maksudnya adalah untuk apa? Untuk kaedah garis lurus yang berikutnya. Boleh? Selesai. Faham tak garis susut nilai ni yang sekarang kita buat? Boleh? Jadi yang lain-lain yang kita label kita akan masukkan seperti biasa, masuk sekali saja. Lepas ni kita ambil contoh lah. Boleh? Kalau dah boleh kita buat kaedah yang kedua. Soalan 2. Boleh? Soalan 2. Cikgu gunakan imbangan duga yang sama. Jadi pelajar faham nanti. Beza dia sikit. Cikgu nak tunjukkan awak perbezaan dia nanti. Right? Selesai. Jadi kita fokus soalan 1 dah selesai. Nanti kita akan lengkapkan kalau ada masa. Yang kedua kita buat kaedah baki berkurangan. Boleh? Jadi pelajar rujuk balik. Cikgu besarkan bersemula. Jadi pelajar yang mungkin tak ada soalan mungkin printer tak ada kat rumah, nak pergi kedai, kedai tutup kan. Waktu PKP ni boleh tengok skrin cikgu. Cikgu dah besarkan. Boleh nampak tak skrin cikgu? Boleh. Macam biasa cikgu setiap soalan memang nombor 1 ni mesti inventory akhir. Lepas tu cikgu tak nak tinggalkan. Jadi cikgu gunakan. Sebut dia inventory akhir, mesti masuk perdagangan sekali lagi dalam aset semasa. Alright? Yang kedua. Cerita yang kedua. Cikgu nak pakai pen warna merah pula hari ni.
Okey, kenderaan. Disusun nilai 10% kaedah baki berkurangan. Okey, baki berkurangan. Apa kaedah baki berkurangan? Formula dari satu je. Kos tolak susun nilai terkumpul Darab peratus. darab peratus. Okey. Kenderaan 10% kaedah baki berkurangan. Okey, cari nilai kenderaan. Berapa nilai kenderaan? 20,000. 20,000. Ya, mau cikgu ni 20,000. Okey, 20,000. Kenderaan ialah 20,000. Okey, tolak susun nilai terkumpul. Ada. Susun nilai terkumpul dia 4,000. Okey, boleh dapat tak? 20,000 tolak dengan 4,000. Okey, cikgu nak jawapan je kat sini. Berapa kali dengan 10%? 20,000 tolak dengan 4,000 kali dengan 10%. Berapa dapat? 1,600. 1,600. Okey, pelajar-pelajar dapat tak 1,600? Siapa yang tak dapat tanya. Siapa tak dapat tanya. Cikgu bentangkan jawapan. Sebab cikgu sebolehnya tak nak awak buat jalan kerja dekat kertas soalan, membazir waktu. Jalan kerja semua tunjukkan dalam kertas jawapan. Belajar kalau tak pelajar habis dia conteng dekat sini. Conteng dekat soalan lama-lama, lepas tu bila nak transfer dah penat dah. Okey, jadi kena hati-hati kat situ. Okey, yang kedua, perabot. Perabot disusun nilai 20% setahun mengikut kaedah baki berkurangan. Okey, perabot kaedah baki berkurangan. Okey, berapa nilai perabot? Cuba tengok perabot. 18,000. Okey, perabot adalah 18,000. Ada tak susun nilai terkumpul perabot? Tak Tak ada. ada. Tak ada. Jadi 18,000 tolak kosong 18,000. Kali dengan berapa peratus? 20%. Okey, berapa pelajar dapat? 1,600. 3,600. 3,600. 3,600. Pelajar dapat 3,600. Okey, dapat. Semua dapat tak 3,600? Dapat. Dapat Dapat. Okey, bagus. Bagus. Okey, dan last kali. Mesin disusun nilai mengikut kaedah garis lurus. Mesin dijangka digunakan 10 tahun dengan kadar nilai skrap adalah 8,000. Jadi tengok mesin. Okey, berapa nilai mesin? 60,000. 60,000. Okey, 60,000. Okey, susun nilai terkumpul 10,000. Untuk kaedah yang ada nilai skrap nak guna tak 10,000 ni? Tak payah. guna. Tak payah. Jadi pelajar walaupun pelajar dia mesti garis lurus. Kalau ada nilai skrap mesti garis lurus. Dia tak boleh tukar pada baki kurangan. Itu yang cikgu masukkan dekat sini. Jadi formula dia berapa? 60,000 tolak berapa? 4,000. Bagi dengan berapa? Bagi 10. 10. Okey, berapa dapat? 5,200. 5,200. Okey, selesai. Okey, boleh tak kita rekodkan sekarang yang ni? Boleh. Boleh nampakkan perbezaan Okey, jadi pelajar kita masukkan yang ini ke dalam kita punya jawapan. Okey, sebelum tu cikgu kecilkan sikit. Okey, kita masukkan dalam jawapan kita yang baru. Okey, ni cikgu tuliskan soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Okey, yang susut nilai. Okey, terus rekod kat mana? Tak ada dalam hasil. Nampak tak? Susut nilai tak ada dalam hasil. Mesti rekod dekat belanja. Okey, sebelum tu kita rekod item inventory akhir. Berapa nilai inventory akhir? 10,000 dalam perdagangan. Okey, dalam perdagangan. Sekali lagi, dalam mana? PKK. Dekat mana PKK? Aset semasa. Berulang-ulang. Inventory akhir jangan sampai salah lah. Rugi, sangat rugi. 10,000. Selesai. Okey. Berikutnya susut nilai. Kita terus rekod 3-3 terus. Dekat mana nak rekod? Tak ada tempat lain dah. Mesti rekod dekat belanja. Rekod dekat belanja. Yang pertama, nak tulis apa dalam belanja? Nilai kenderaan. Susut nilai kenderaan. Okey, susut nilai kenderaan. Bukan susut nilai terkumpul Kat sini tak boleh tulis susut nilai terkumpul. Tulis susut nilai terkumpul walaupun nombor betul, salah jawapan awak. Sebab apa? Susut nilai terkumpul itu adalah kontra. Ini adalah belanja. Susut nilai baru dipanggil belanja. Kalau pelajar tulis susut nilai saja, tak tulis nama aset pun salah. Pelajar kena tulis penuh susut nilai kenderaan. Ada pelajar tulis singkatan SN pun salah. Singkatan tak boleh. Jadi kena hati-hati kat sini Okey, jadi pelajar tadi kita dapat 1,600. Sekarang pelajar kita tunjukkan macam mana dapat 1,600. Iaitu pelajar kita buat kurungan Susut yang kaedah baki kurangan mesti buat kurungan. Sebab apa? Dia formula dalam formula tu Okey, jadi aset dia berapa ribu tadi aset dia? 20,000. 20,000 tolak dengan susut nilai terkumpul
4,000. 4,000. Okey, tutup kurungan kali dengan berapa peratus? 10%. Okey, tutup kurungan. Boleh ke nak langgar kotak satu ni? Boleh. Kalau tulisan awak besar sangat, awak buat baris yang kedua. Boleh pindahkan susut nilai tu, dalam kerja buat kat bawah. Alright. Okey, kedua, susut nilai apa? Perabot. Belajar laju tak cikgu ajar ni? Tak. Boleh ikut? Boleh. Okey, Boleh. kita teruskan. Boleh. Susut nilai perabot. Okey, berapa susut nilai perabot? Cuba tengok perabot tadi, nilai perabot dekat atas bernilai ialah 18,000. Okey, tolak susut nilai terkumpul. Ada tak susut nilai terkumpul perabot? Tak ada. Tak ada. Jadi kita gantikan dengan kosong. Kosong. Kali dengan berapa peratus? 10%. 10 ke 20? 20%. Okey, jadi berapa pelajar dapat tadi? 3,600. Pelajar dapat 3,600. 3,600. Betul, 3,600. 600. Okey, 3,600. Okey, selesai. Dan last kali, kaedah yang mesin, baki kurangan tak boleh nak gunakan situ sebab dia ada bagi nilai scrap. Sebut je nilai scrap, dia mesti gunakan kaedah garis lurus. Okey, jadi kita tuliskan susut nilai mesin. Jangan ingat, cikgu, kita buat dua-dua tadi mesin, jadi dalam soalan mesin tu mesti guna nilai scrap ke? Tak, ini cikgu bagi contoh je. Nilai scrap tu boleh digunakan dalam mana-mana aset pun boleh. Okey, alright. Kaedah dia ada 3, jadi pelajar dia boleh guna mana-mana. Okey, susut nilai mesin. Okey, susut nilai mesin. Okey, berapa susut nilai yang asalnya mesin? 60,000. Tutup, buka kurungan dulu. 60,000. Tolak dengan nilai scrap. Berapa nilai scrap? 8,000. Tutup kurungan. Bahagi. Slash saja. Slash. Berapa tahun? 10 tahun. Okey, 10 tahun tutup kurungan. Tutup kurungan. Cukup. Dan jawapan tadi kita dapat berapa? 5,200. 5,200. Okey, selesai. Okey. Sekarang dah boleh hadam tak? Belanja ni. Jangan sampai salah. Boleh. InsyaAllah boleh kekal lah. Minta kekal sampai bila-bila tu. Awak belajar lah. Belajar kat universiti pun macam ni juga. Belajar kat politeknik pun macam ni juga. Kira sama. Awak belajar dekat Afrika pun sama. Kira susun nilai pun macam ni belajar. Cuma bahasa je lain lah. Bahasa lain Okey, alright. Okey, terusnya. Kita terus masukkan dekat aset bukan semasa. Okey, aset bukan semasa. Jangan tulis susut nilai terkumpul. Tulis nama aset. Aset yang pertama tadi konsep dia sama. Yang beza tadi pengiraan saja. Okey, kenderaan dulu. Kita tulis kenderaan. Okey, kenderaan. Jadi yang cikgu nak highlightkan di sini ialah susut nilai. Semua susut nilai kita akan buat jam kerja dekat sini. Jadi pelajar senang sikit nak rujuk. Sekarang mungkin ingat dah belajar topik lain nanti dah lupa dah. Okey, kos. Berapa nilai kos kenderaan? 20,000. Okey, susut nilai terkumpul. Susut nilai terkumpul yang lama campur yang baru. Ingat lagi? Okey, berapa susut nilai terkumpul yang lama? 4,000. 4,000. Campur susut nilai yang baru kita kira tadi. 1,600. Okey, jadi berapa nilai dia? Bagus. Jadi dah tahu dah. 5,600. 5,600. Okey, dapatkan nilai buku. Ramai lagi pelajar nak masuk ni. Bertuah awak masuk awal bertuah awak. Berapa dapat nilai dia? 12,400. Berapa ribu? 14,400. 14,400. 14,400. Okey, bagus. Okey, dah selesai. Okey, yang pertama dah ambil aset yang pertama. Yang kedua, aset apa? Perabot. Okey, perabot. Okey, berapa nilai kos perabot? Dah ada dalam imbangan juga, 18,000. Ambil saja. Okey. Buatkan susut nilai terkumpul. Susut nilai yang lama. Dalam imbangan juga tak ada susut nilai terkumpul. Tak ada. Jadi gantikan dengan apa? Kosong. Tambah dengan yang belanja tadi kita hitung. Berapa dalam perabot tadi? 3,600. Bagus, 3,600. Okey, tekan kalkulator kuat-kuat. Berapa dapat? 3,600. Okey, bagus. 500. Bagus. Jadi dapatkan nilai buku. 18,000 tolak 3,600. Berapa dapat? 14,400. Oh, sama nilai dia. 14,400. Sama nilai dia. Okey, alright. Kebetulan. Dan last kali. Susut nilai yang berikutnya. Jangan tulis susut nilai mesin. Kita tulis mesin saja. Okey, berapa nilai mesin? Mesin asalnya adalah 60,000. Kos. Okey. Susut nilai terkumpul dia. Yang awalnya berapa? Yang lama punya?
10,000. 10,000. Tambah susut nilai yang baru yang kita kira tadi. 5,200. 5,200. Tengok sebelah je pelajar 5,200. Jadi kena hati-hatilah. Jadi yang kita kira susut nilai tu yang rekod 2 kali. Yang kita kira susut nilai tadi. Berapa garis lurus ke berkurungan itu yang rekod 2 kali. Satu dalam belanja, satu ABS. Okey, berapa jumlah dia? 15,200. Okey, tolakkan berapa dapat? 700. 44,800. 44,800. Okey, selesai. Okey, boleh buat ni? Boleh. Boleh. Okey, itu je susut nilai, simple je. Cuma nanti kalau lepas ni, kalau kita dah habis belajar yang asas ni, kita buat soalan-soalan, nanti kita buat soalan-soalan yang penuh. Soalan-soalan percubaan, soalan-soalan SPM kan, kita ambil contoh-contoh, baru kita nampak. Nanti lepas ni kita belajar jumpa apa? Susut nilai yang ada tempoh. Sebab kita kira susut nilai 10% ni setahun. Ada susut nilai yang kita baru beli tak cukup setahun. Kalau tak cukup setahun, contoh dia kita tutup account Disember. 31 Disember. Jadi dia beli contoh 1 Mei. 1 Mei. Jadi berapa lama 1 Mei pergi Disember? 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Betul 8 bulan? Jadi kena kali dengan 8/12. Formula yang tadi kita kira, contoh garis lurus, kos kali dengan peratus kena kali 8/12. Sebab apa? Aset sebut dalam tempoh perakaunan dia hanya berada dalam 8 bulan saja. Okey, tak apa. Itu nanti kita akan buat penambahbaikan. Boleh? Cikgu tak nak terkejut pula nanti. Nampak macam susah sangat akaun. Cikgu nak bagi andaian, akaun ni nampak senang saja. Okay, alright. Jadi yang ini pun asas pun dah kuat. Asas pun dah kuat. Okay, sekarang belajar. Boleh tak ambil masa sikit lagi? Saya rasa 10 minit je ni. Kita selesaikan satu soalan boleh tak? Boleh. Okay, kita himmalkan satu soalan. Boleh. Alhamdulillah. Macam tu lah. Bagus. Motivasi. Positif. Okay, alright. Jadi soalan nombor 1 cikgu lengkapkan. Jadi cikgu pakai pen warna purple lah yang ni. Jadi kita lengkapkan nama dia dulu. Perniagaan Handsome. Ya saya. Okay. Handsome Okay, 2020. Okay, alright. Perniagaan Handsome. Okay, lepas tu kita lengkap pula dekat PKK pun sama, perniagaan Handsome. Kita buat soalan nombor 1 belajar. Soalan nombor 1. Nombor 2 nanti belajar lengkapkan. Perniagaan Handsome. Okay. Berapa tarikh dia? 31 Disember 2020. Okay, alright. Jadi pelajar macam mana cikgu ajar sebelum ni? Cikgu ajar macam mana? Kita terus saja, kita terus cek daripada atas imbangan duga kita terus ke bawah. Tak payah tengok sana, tengok kumpulkan buat P dulu, lepas tu buat U, lambat. Itu lagi lambat. Jadi pelajar kita buat tapak, cikgu dah terangkan minggu lepas, kita kalau buat keluar soalan ni kita buat tapak, lagi senang. Okay, jadi yang kita dah rekod tadi ialah semua aset bukan semasa. Kenderaan dah rekod, perabot dah rekod, mesin dah rekod, susun nilai terkumpul dah rekod, susun nilai terkumpul mesin dah rekod. Yang bawah ni semua dah rekod. Jadi kita hanya rekod yang belum rekod sajalah daripada atas. Apa dia yang pertama? Kita boleh rekod modal. Okey, modal nak masuk mana? K. Dekat mana K? Equity pemilik. Okey, equity pemilik. Jadi terus cikgu buat perlahan-lahan supaya yang boleh ikut. Ada pelajar pakai test pad mungkin ni. Jadi cikgu pastilah ada je Okey, tak apa. Jadi pelajar masukkan dari equity milik dekat modal. Berapa ribu modal? 77,120. 77,120. Okey, siap. Belian dan jualan. Okey, belian dan jualan masuk dalam perdagangan sebelah. Okey, mana belian? Belian nombor dia berapa? Belian. 20. Okey, 20610 ini adalah belian. Okey, masuk kolom belian 20610. Okey, 20610. Okey, berikutnya 39890. Ini apa? Belian dah ada, dah tentu ini jualan. Okey, jualan kredit. Sebab jualan kredit. Sebab apa jualan kredit? Ingat lagi tak? Jualan hasil. Jualan hasil. Hasil mesti kredit. Betul? Jualan hasil. Hasil mesti kredit. Itu konsep dia. Okey, sambung. 400. 400 ni pulangan apa belajar? Pulangan jualan. Pulangan jualan. Bagus. Pulangan jualan. Jadi terbalik. Kenapa dia terbalik pula? Kontra. Bagus. Okey, 550 adalah pulangan belian. 550 pulangan belian. Okey, settle. Kita buat satu-satu. Kadar bayaran U. U ialah debit. Debit ialah kategori apa? Belanja. Kalau U debit adalah belanja. Jadi tuliskan kadar bayaran.
Okey, berapa nilai kadar bayaran? 650. 650. Selesai. Okey, inventory 1 Januari. Tak ada lain dah. Inventory dalam perdagangan adalah inventory awal. Okey, berapa nilai inventory awal? 5,800. Okey, 5,800. Selesai. Okey, lepas tu U. Debit. Debit itu adalah belanja. Betul? Dalam belanja, sewa ni ada dua. Debit ada, kredit ada. Jadi dalam belanja nak tulis sewa apa belajar? Sewa dibayar. Ya, betul. dibayar. Sewa dibayar. Betul, sewa dibayar. Okey, berapa nilai sewa dibayar? 1,500. 1,500. Bagus. Jadi yang sebelah kredit pula. Sewa kredit dia U juga tapi hasil Diterima. Sewa Okey, diterima. bagus. Diterima. Jadi pelajar kena hati-hati 3 butiran yang confuse ni dia dah ada kat belanja ada hasil sewa, komisen, faedah. Dah tu lagi diskaun. Kena hati-hati. Kalau debit dibayar, kredit diterima. Jadi kena hati-hati. Kalau diskaun, debit dipanggil diberi, dia tak panggil dibayar. Okey, berapa sewa tu? 500. 500. Okey, selesai. Okey, gaji U. Gaji ada kat U je, debit. Jadi masuk belanja gaji. Okey, berapa ribu gaji? 2,000. 2,000. Okey, selesai. Insurans dekat debit memang insurans. Okey, insurans ni perdagangan ke untung rugi? Untuk Untung rugi. rugi. Dah tahu dah rugi. Okey, kalau insurans atas belian baru perdagangan. Audi Jadi insurans dekat sini. Belanja. Okey, berapa nilai insurans? 300. 300. Okey, selesai. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Jadi 5,900 yang mana ni? K. 5,900. Belum terima. ABT ke ABB? Okey, ABT. ABT. Debit adalah aset. Debit adalah aset. Jadi ABT cikgu dah sediakan kolom dia. Masukkan saja 5,900. Mesti ABT, mesti AS. Manakala 4,600 ialah ABB, liability. 4,600 ABB mesti kolom pertama. Semua liability semasa mesti kolom pertama. Okey, 4,600. Selesai. Okey, bank. Okey, minggu lepas kita buat bank. Bank tu kredit. Ini kali ni bank ni debit. Jadi bank ni asset ke liability? Asset. Debit mesti asset. Dipanggil apa? Bank saja. Kalau kredit dipanggil bank overdraft. Ada pelajar tanya dalam chat tu, dalam grup tu. Kenapa bank tu kredit? Okey, bank kredit sebab bank overdraft jadi kena tonton tu video yang pertama tu. Kalau tak faham video pertama tu, tak faham CV, susah nak belajar. Memang kena tengok dulu turutan dia, disiplin dia. Kalau nak follow betul-betul, ikut disiplin dia, insya-Allah. Okey, lepas tu tunai. Tunai pun sama dekat aset semasa. Berapa ribu? 1,750. Okey. Berikutnya angkutan masuk P. Angkutan masuk ialah P. Audi. Okey, masuk Audi. Okey, Audi. Satu dekat perdagangan Audi. Okey, masukkan bawah belian bersih angkutan masuk. Terjarak pula. Hari ni kesel cikgu dia lain sikit lah. Okey, angkutan masuk. Berapa angkutan masuk? 5,000. 5,000. Okey, 5,000. Mungkin pen cikgu ni dah nak rosak ni. Jadi tulisan dia dah bergabung sikit dah. Okey, faedah, kredit U. Kredit ialah belanja ke hasil? Kalau sebut U. Hasil. Jadi tulis apa? Hasil. Faedah Faedah diterima. Diterima. Okey, berapa faedah diterima? 750. Okey, selesai. Okey, pelajar kena buat betul-betul lah. 700 tu kena tulis 7. 7 tu betul-betul. Ada pelajar buat macam ni pula. Tak boleh ni, kena betul-betul Kalau 7 buat macam ni boleh tak? Boleh, tak kisah. Jadi kena tulis tu betul-betul Kadang pemeriksa kesian nak beri markah kat awak tapi tulisan tu kadang tak bantu. Tulisan tu tak bantu. Jadi kena hati-hati lah. Tulisan yang boleh letak dalam museum minggu. Okey, ambilan. Seterusnya, ambilan adalah equity pemilik. Okey, ambilan equity milik. Okey, ambil equity milik kena ikut susunan. Modal awal campur untung bersih, tolak ambilan. Ambilan dekat bawah ni. Okey, berapa nilai ambilan? 500. Besarnya tulisannya. Okey, 500. Okey, dan last kali dekat sini ialah apa? Pinjaman. Pinjaman adalah K. Kat mana kategori K? Sebab dia tak bagi tempoh semua, pinjaman tu adalah LBS. Boleh? Pinjaman. Berapa ribu pinjaman? 20,000. 20,000. 20,000.
Okey, sekarang habis. Okey, sekarang okey, dah habis semua, kita dah rekod. Sekarang kita imbangkan, dah selesaikan satu persatu. Okey, selesaikan satu-satu. Jadi pelajar, keluarkan kalkulator, bantu cikgu untuk peringkat yang pertama dulu. Yang ni cikgu nak besarkan dululah. Okey, jadi minta pelajar semua nampak. Cikgu nak besarkan. Tak nampak lagi, tak tahulah cikgu ni. Okey, boleh nampak? Okey, seterusnya. Cikgu teruskan ya. Okey, jadi okey, kita buat satu-satu. Okey, tolong tolakkan. Berapa dapat? 39. 39. Ini adalah jualan bersih. Ini adalah jualan bersih. Okey, inventory awal biarkan dulu. Belian tolak pulangan belian. Okey, kita garis dulu pulangan belian tolak pulangan belian. Berapa dapat? 20060. 20060. Dapat tak? 20060. Dapat. Okey. Tambah dengan dapatkan kos belian. Kos belian iaitu tambahkan belian bersih campurkan dengan Audi. Okey, campurkan dengan Audi. Berapa pelajar dapat? Dua-dua campurkan. 25,060. Okey, 25060. Dah dapat. Kos belian kena letak sebelah. Okey, habis. Sekarang dapatkan kos barang dijual, KBDJ. Okey, tambahkan inventory awal campur dengan kos belian. 30860. Betul? Betul. Okey, ini sebab cikgu create soalan ni memang nombor yang senang. Tapi dalam peksa nanti nombor dia tak macam ni belajar. Ni senang sangat nombor dia Okey, tak apa. Ni untuk latihan je. Okey, tolak dengan inventory akhir. Okey, berapa pelajar dapat? 160. Okey, ini adalah kos jualan. Ini adalah apa? Kos jualan. Okey, selesai. Okey, jadi dapatkan untung kasar. Berapa pelajar dapat untung kasar? Dapat untung ke dapat rugi? Untung. Jadi jualan bersih tolak dengan kos jualan. 330. Betul? Okey, jangan lupa untung kasar. Tuliskan untung kasar. Okey, untung kasar. Jadi cikgu tandakan warna hijau 21330 untung kasar, jangan lupa. Okey, habis, selesai. Turun bawah sikit, tambah hasil. Hasil ada dua saja, tambahkan hasil. 22580. Sekejap 13,150. Okey, siap. Cikgu pula yang lambat, awak pula yang laju ya. Okey, 1250. 50. Betul? Okey, alright. Gariskan. Okey. Okey, berapa dapat jumlah dia? Tambahkan dengan untung kasar. 22580. 580. Okey. Alright, dapat. Okey, tolak belanja. Belanja, okey, kirakan belanja. Berapa dapat belanja? Tambahkan belanja. Belanja ada 7 belanja. 18250. Okey, double confirm betul? Betul. Okey, bagus. Okey. Tolakkan. Berapa dapat? Dapat 330. 4-3-3-0. Oh, sikit je untuk mesin kita. 4-3-3-0. Okey, ini adalah untung bersih. Okey, bersih. Okay, untung bersih. Okey, selesai. Habis untung bersih. Okey, habis. Lepas tu pindah terus ke dalam PKK. Okey, PKK kita buat daripada atas. Okey, PKK kita aset bekas masa. Berapa nilai aset bekas masa? Jumlahkan hujung saling. 70,200. 70,200. Okey, alright. Okey, habis. Jumlahkan aset semasa. 35,350. 350. Okey, bagus. Okey, letak bawah Biasa kita total letak sebelah kan, tapi yang ini kita total letak bawah. Senang. Okey, jadi liability semasa ada satu je, kita terus pindahkan sebelah.
4,600. Alamak, tersalah pen. Sekejap. 4,600. Okey, jadi tolakkan. 3075 Okey, sekejap 30 750. Okey, ini dinamakan apa? Modal Ya, modal kerja. Jangan lupa. Modal Adalah kerja. modal kerja. Modal kerja ni dapat markah. Betul ke tak betul? Konsep dia AS mesti tolak LS dapat markah. Okey, sekarang cari jumlah imbangan habis. Jumlah imbangan dia berapa? Jumlah imbangan kita nak kira imbangan dia. 100,950. Okey, sekejap cikgu gariskan dulu. Cikgu punya garisan punya lah susah kan. Sekejap terpadam pula. Okey, jadi aset bekas masa kita berapa tadi? 70,200 tambah dengan 30,750. Tolong cikgu. 100,950. 950. Okey, selesai. Okey, ni imbangan cikgu tandakan warna kuning. Okey, alright. Okey, modal awal. Modal awal campur dengan untung kasar. Untung kasar kita ada dekat sebelah je. Tambahkan dengan untung kasar. Buat simbol untung kasar. Untung besi, sorry. Untung besi. Untung besi. Ya betul, cikgu tersilap. Untung besi. Berapa nilai dia? 4,330. 4330. Okey, alright. Tambahkan. 81,450. 8150 Okey, sekejap 8450. 81450. 81,450. Okey, tambah dengan 500. Tolak dengan bagus. Cekap. Okey, berapa tolak? 950 habis. Okey, campur dengan pinjaman 20,000. 100,950. Okey, imbang tak? Imbang. Nampak? Imbang. Okey, alright. Boleh pun imbang. Nampak tak? Kalau kita buat imbang mesti apa? Mesti happy lah, betul. Baru seronok belajar hitung. Buat sekali imbang, buat lagi imbang lagi. Oh, seronok belajar. Tak imbang, sekali je lah buat. Lepas tu malah nak buat, tutup lah. Betul tak? Betul Okey, alhamdulillah. Jadi satu peringkat kita dah belajar. Sebelum ni kita dah belajar belanja dan hasil. Lepas tu kita dah hari ni belajar susut nilai. Okey, minggu depan cikgu macam tu lah jadual cikgu, Sabtu atau Ahad lah belajar. Kita akan belajar peruntukan nota ragu. Boleh? Okey, ada apa benda tadi tak? Sebelum cikgu tutup. Boleh ikut? Boleh cikgu. Boleh, kalau boleh cikgu nak ni ambil gambar sikit boleh tak? Boleh ambil gambar sikit, nak bukalah kamera kan. Cikgu nak ambil gambar. Tapi kat sini ada 226, tapi yang boleh kat kamera ni yang mana nampak je lah. Kamera rosak ke? Kamera rosak, yelah. Tak apalah, cikgu ambil gambar kat sini penuh Okey, alright. Jadi yang ini cikgu ambil. Okey, sekejap buat kenang-kenangan kan. Awak ada kan. Jadi siapa nama keluar ni, cikgu masukkan dalam grup ni. Nanti cakap cikgu tengok saya dah buat kelas, datang kelas tambahan cikgu Adi. Cikgu awak suka cikgu awak seronok dia. Bagus. Okey, jadi pelajar itu saja. Terima kasih kerana support kelas saya hari ini. Semoga cikgu pun akan teruslah akan buat kelas berikutnya. Okey, sama-sama jumpa lagi. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih. Alright, sama-sama semua. Ya, sama-sama. Terima kasih. Baik, Okey. Cikgu ingat nama saya. Cikgu tak teringat nama awak ni. Siapa ni? Nama Aiman Farhan. Audi Afifio. Cikgu ingat saya, cikgu. Mana Adam? Saya ada dalam angkutan masuk. Muhammad Audi. Muhammad Audi ada. Muhammad Audi. Nama awak nanti. Nanti nama anak letak siapa? Siti Jualan. Ferrari. Bapak Ferrari ya. Selalu. Ya, saya keluar dia. Assalamualaikum. Okey, salam keluar. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, Okey, jumpa lagi Terima kasih, minggu depan. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Dah, cikgu. Okey, sama. Itu satu free class. Cikgu. Okey.